Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sadar ataupun tidak. Dan sama-sama kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction tentang satu video yang telah dibuat oleh yang berbahagia Sahibus Samahah Multipolis, iaitu saudara Dr. Mazhar. Dalam video beliau yang panjang lebar, beliau mengatakan secara kesimpulannya bahawa ilmu kalam, iaitu ilmu sifat 20 ataupun ilmu yang mengikut manhaj Asy'ariyah adalah ilmu yang berasal daripada falsafah Greek atau falsafah Yunani. Dan ilmu kalam ini menyebabkan ada yang menjadi ateis ataupun menjadi tidak percaya kepada agama. Reaction saya ini tidak bertujuan untuk merendah-rendahkan atau mencela atau mencaci maki atau melabel Dr. Mazhar ini dengan apa-apa label sekalipun. Cuma saya ingin berkongsi sedikit tentang pengetahuan yang saya ada tentang ilmu kalam dan asal-usulnya. Sebelum itu, kita dengar dulu apa kata Dr. Mazhar. Saya ambil satu sebutan sebagai satu kesimpulan. Sejak dulu berlaku perbahasan sehingga menimbulkan atheist, orang tak percaya pada Tuhan. Kan? Epicurus umpamanya ialah hasil daripada perdebatan ilmu kalam. Baik. Kita telah dengar apa kata Dr. Mazhar. Jikalau ingin mendengar ataupun menonton video beliau yang panjang lebar, saya ada sertakan link di bawah. Baik. Apabila kita berkata tentang ilmu kalam, ia tidak akan boleh lari daripada falsafah. Kerana ilmu kalam itu adalah berasal daripada kata-kata. Kalam itu kata-kata, kemudian kita ucapkan, kemudian kita jadikan satu kesimpulan dengan dalil, dengan hujah, kemudian kita jadikan satu pegangan, dan inilah dinamakan falsafah. Artinya kita berbicara dengan panjang lebar, dengan hujah, dengan dalil, dengan akal, dengan merujuk kepada kitab umpamanya, kemudian kita simpulkan. Jadilah ilmu itu dinamakan ilmu falsafah ataupun ilmu kalam. Ini secara umumnya. Tetapi apabila kita sebut ilmu kalam, kita biasa ataupun telah sinonim merujuk kepada ilmu tauhid Islam, ataupun manhaj Asy'ariyah, ataupun manhaj Mu'tazilah, dan ilmu falsafah kita sinonim kepada ilmu yang terbit atau berasal daripada falsafah Yunani. Itu biasa kita faham. Tetapi apabila kita kembali kepada maksud umum ilmu kalam itu atau ilmu falsafah itu dah berkait. Apabila kita berkalam, jadilah falsafah. Seperti orang kata, selalu orang kata kita falsafah, kau berfalsafah, kan. Jadi dalam Islam, sebenarnya boleh kita katakan ada falsafah, falsafah. Kerana dalam Islam, dalam Quran ada menyatakan tentang Nabi Ibrahim berkalam ataupun berdebat, berfalsafah dengan Namrud, dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim, Namrud mengatakan, bertanya siapakah yang memecahkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim menjawab, itu berhala yang paling besar. Lepas tu Namrud berkata, tidakkah engkau tahu bahawa berhala itu tidak boleh berbuat apa-apa? Kemudian Nabi Ibrahim pun mula berfalsafah, berkalam. Jikalau engkau mengetahui
bahawa berhala itu tidak mempunyai apa-apa kuasa, tidak boleh bergerak, tidak hidup. Mengapa kamu menyembahnya? Mengapa kamu mempertahankannya? Itu contoh. Itu contoh yang paling jelas bagaimana ilmu falsafah ataupun kalam menjadikan satu falsafah. Baik. Falsafah dalam Islam, ya, ataupun ilmu kalam dalam Islam, ia bermula pada zaman salaf, ya, iaitu perjanggahan pendapat antara Imam Hasan al-Basri dengan muridnya Ibnu Wasil bin Atha, ya, berkenaan dengan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar, adakah mukmin ataupun kafir. Ya, Wasil bin Atha mengatakan mereka tidak mukmin dan tidak juga kafir, dan di akhirat besok mereka akan diletakkan di satu tempat di antara syurga dan neraka. Itu mengikut Wasil bin Atha, ya. Jadilah pegangan Wasil bin Atha atau manhaj Wasil bin Atha ini sebagai satu firqah, dinamakan Mu'tazilah, kerana ia berpisah dengan gurunya, ya. Firqah manhaj Mu'tazilah ini dia meletakkan akal sebagai satu sumber hukum yang utama, ya. Mana apa-apa sahaja yang logik pada akal diterima, dan tidak logik dia akan tolak, walaupun daripada sumber Quran dan hadis. Maka Mu'tazilah tidak mengakui contohnya tentang siksa kubur, kerana mereka mengatakan siksa kubur itu bercanggah dengan akal, ya. Manhaj Mu'tazilah ini menyebar luas dan pernah mendominasi kerajaan Abbasiyah, ya, di mana salah seorang khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum, ya, menganut fahaman Mu'tazilah ini, ya, dan ia menjadi satu pegangan rasmi negara, ya, dalam hal akidah, ya. Jadi ia disebarluaskan, ya, dan dipaksakan kepada rakyat supaya menganut fahaman ini, ya, fahaman yang meletakkan akal melebihi daripada nas. Dan Mu'tazilah ini apabila dia meletakkan akal sebagai satu sumber utama, maka tidak heran mereka adalah ahli debat. Ya, ahli debat. Mereka pandai menggunakan akal, pandai menggunakan logik, sehingga orang-orang kafir pada masa itu seperti Zoroaster, Majusi, Nasrani tidak mampu untuk membantah hujah-hujah mereka. Bahkan dikatakan bahawa ada tokoh Mu'tazilah yang telah berjaya mengislamkan 3,000 lebih orang kafir, walaupun mengikut pegangan mereka, ya. Tetapi dengan kaedah itu mereka berjaya menarik orang kafir memeluk mengikut pegangan mereka. Dan di zaman itu juga kitab-kitab Yunani, kitab-kitab Aristotle, Plato, Socrates, itu kitab-kitab falsafah barat, falsafah diterjemah ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari, dan dengan falsafah Yunani ini Mu'tazilah menjadikan sebahagiannya sebagai asas untuk meneguhkan manhaj mereka ataupun pegangan mereka. Jadilah Mu'tazilah ini bercampur aduk antara akal dengan falsafah Yunani, ya. Kerana apa? Falsafah Yunani dia tidak berasaskan kitab, tidak berasaskan mana-mana kitab agama, ya. Dia berasaskan fahaman-fahaman zaman dahulu ataupun fahaman-fahaman yang diperolehi dari akal mereka, yang secara logik mereka, ya. Berlainan dengan falsafah Islam, ya, falsafah Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber. Jadi apabila pegangan Mu'tazilah ini mendominasi kerajaan, maka bangkitlah ulama yang dari salaf, ya, membantah mereka. Yang paling kita terkenal, yang kita ketahui adalah Imam Abu Hasan Asy'ari yang membantah Mu'tazilah, ya, kerana beliau pada asalnya adalah berfahaman Mu'tazilah ataupun bermanhaj Mu'tazilah, tetapi beliau bertaubat kemudian kembali membantah Mu'tazilah, ya. Imam Abu Hasan Asy'ari menjadikan Quran sebagai sumber utama, kemudian disokong dengan dalil-dalil akal atau akliyah. Dengan kata lain, Imam Abu Hasan Asy'ari menggabungkan hujah antara Quran dan hadis dengan akliyah ataupun logik akal.
Maka manhaj Imam Asy'ari ini disebarluaskan, diguna pakai oleh ulama-ulama kemudian yang disebut sebagai ulama Asy'ariyah untuk membantah mana-mana pegangan ataupun fahaman yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, ya, baik daripada manhaj Mu'tazilah ataupun lain-lain, ataupun ateis, ataupun Nasara, Kristian dan sebagainya. Apakah imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini membantah ataupun menceburkan diri dalam perbahasan tentang akidah ini suka-suka ataupun sengaja tak ada kerja lain, ataupun contohnya kita tak ada kerja lah, marilah kita memasuki medan berdebat? Tidak. Kerana mereka menyedari jikalau fahaman Mu'tazilah ataupun falsafah Yunani ini diguna pakai, dibiarkan, maka akidah umat Islam akan rosak, Islam akan hancur. Kerana falsafah Yunani ini apabila dipegang, seolah-olah ia menjadi satu pegangan yang benar yang berasal dari Islam, ya, sedangkan ia tidak sekali-kali berasal daripada Quran dan hadis, ya. Dan masyhurlah ataupun tersebar luaslah manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita kenal sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang akidah ataupun bidang metafizika, ya, yang membicarakan tentang ketuhanan, ya, tentang kenabian dan tentang alam-alam kemudian, ya, ataupun disebut sebagai ilmu metafizika. Jadi pernahkah, ya, ilmu kalam ini ataupun ilmu metafizika ataupun ilmu sifat 20 khususnya, ya, mana Imam Asy'ari pernah menjadikan seorang itu meninggal agama? Setakat yang saya tahu belum pernah, ya, belum pernah orang yang beragama, contohnya Kristian, apabila dia berbahas dengan ulama Asy'ariyah yang menjabarkan tentang ketuhanan, tiba-tiba dia meninggalkan agama Kristian, meninggalkan pegangannya, tidak masuk Islam, tetapi terus jadi ateis. Tidak pernah, ya, tidak pernah saya dengar setakat yang saya tahu. Tapi tak tahulah kalau Dr. Mazhar mengetahui ia berlaku, ya. Dan jika ada pun, itu adalah orang-orang yang tidak mendapat pengetahuan yang jelas tentang ilmu kalam ataupun ilmu ketuhanan menurut fahaman ataupun falsafah Islam, falsafah Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka tidak dapat ataupun tidak boleh, tidak mampu untuk mensepadukan antara akal dengan akal. Maka mungkinlah mereka menjadi ateis, ya. Tetapi jika mereka mengikuti atau menusuri kaedah ataupun manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bidang akidah atau ketuhanan, insya-Allah mereka akan dapat pengetahuan yang betul. Ya. Saya secara pribadi seorang pengamal ataupun beriktikad tentang ketuhanan menurut manhaj Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitu manhaj sifat 20. Saya mengesahkan bahawa manhaj beliau tidak sekali-kali menjauhkan orang dari agama, bahkan meneguhkan iktikad, kerana ilmu ketuhanan itu dilihat dengan hujah yang nyata, ya, hujah yang jelas, ya. Jadi menjadikan kita kukuh pegangan tentang ketuhanan. Baik, apakah kita boleh simpulkan bahawa imam-imam salaf menolak ilmu kalam atau manhaj kalam, bahkan mengkafirkan orang-orang yang beriktikad menurut kaedah penjabaran ilmu kalam? Bagi saya tidak. Kerana ketika Imam Syafi'i hidup, bahkan imam-imam yang lain, ya, manhaj Mu'tazilah telah berkembang pesat, telah menyebar luas, ya. Maka Imam Syafi'i dan yang lain mencela manhaj Mu'tazilah, mencela ataupun menolak kaedah Mu'tazilah yang melebihkan akal. Kenapa? Ketika itu Imam Abu Hasan Asy'ari belum lagi lahir. Setelah imam-imam salaf ini meninggal dunia, barulah Imam Abu Hasan Asy'ari lahir ke dunia dan mengasaskan manhaj ataupun kaedah memahami ketuhanan
melalui Quran dan hadis, jangan disokong dengan akal. Jadi tidaklah berapa tepat kalau kita katakan ilmu kalam ataupun ilmu sifat 20 atau manhaj ketuhanan melalui kalam atau melalui perdebatan, ya, ataupun disimpulkan sebagai satu falsafah adalah tidak bermanfaat atau menjadikan orang bingung atau menjadikan orang itu menjauhi daripada agama, ya. Sedangkan dari turun temurun, ya, manhaj Imam Abu Asy'ari ini dia guna pakai dari Timur Tengah sehinggalah ke Nusantara, sehinggalah ke zaman ini, dan ditulis diganda dalam kitab-kitab untuk diwarisi dan kepada orang-orang kemudian. Ya. Jadi jelasnya, secara kesimpulannya, ilmu kalam bukanlah ilmu yang tidak ada manfaat, atau bukanlah ilmu sia-sia, ataupun bukanlah ilmu yang sesat, kerana ia ada clue daripada Al-Quran, iaitu perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Namrud, dan juga perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun. Cuma kita hendaklah membatasi manhaj kalam ini, ilmu kalam ini dengan Quran dan hadis. Jangan kita terlalu mendewa-dewakan akal, meletakkan akal melebihi daripada nas. Jadilah ilmu itu ilmu kalam yang sesat. Ilmu kalam daripada tergolong dalam Mu'tazilah. Ya. Jadi sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.